Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Kita bersyukur kepada Allah kerana pada pagi ini kita dapat meneruskan kelas yang terakhir untuk bulan 1 ni, iaitu pada minggu yang keempat, dan mudah-mudahan apa yang kita akan lihat dan bincangkan pada pagi ini memberikan sedikit pengetahuan baru dan ilmu yang bermanfaat untuk saya dan tuan-tuan yang hadir pada pagi ini. Baik, oleh kerana pada kuliah yang lepas kita telah membaca berhubung larangan bertahallul sebelum membayar dam. Kalau siapa yang ingat tajuk kita, larangan tahallul sebelum membayar dam. Oleh kerana tajuk pada kuliah yang lepas ialah larangan, maka untuk tajuk pada minggu ini ialah suruhan. Jadi suruhan yang saya tengok kita akan sambung ialah pada suruhan tawakkal pada muka surat 193. Kalau tuan-tuan, tawakal, perintah atau arahan supaya kita bertawakal. Ayat yang pertama, ayat ni. Cuba tuan-tuan tengok dalam buku kita tu. Betul tak? Bertawakal. Perintah bertawakal. Cuba tuan-tuan cari tengok. Jumpa tak? Ha? Bertawakal ada tak? Mari saya tengok Ustaz. Okey, muka surat 132. Muka surat 132. Surah Ali Imran ayat 132, kan? Betul tak ayat ni? Okey. Dia bawa, saya ingat ada lebih kurang 10 ke 15 ayat yang mempunyai perkataan tawakal. Nanti kita akan bahaslah. Ada pagi ni ada lebih kurang 10 slide saja yang berkaitan dengan tawakal. Baik. Okey. Jadi pada ayat yang pertama ni kalau kita tengok, Allah Azza wa Jal menceritakan tentang kisah peperangan Uhud. Peperangan Uhud ni ialah peperangan yang kedua di dalam sejarah Islam. Peperangan yang pertama ialah peperangan Badar. Selepas peperangan Badar, peperangan yang kedua ialah peperangan Uhud. Iaitu yang berlaku dinamakan Badar tu kerana kawasan itu
ada tempat ataupun telaga yang dinamakan Telaga Badar, ataupun kawasan yang ada kaitan dengan tempat tu namanya Badar lah. Dan sekarang ni ada orang pergi Madinah pun dia dah pergi ziarah Badar, tempat peperangan tu berlaku. Tapi yang cerita ini ialah kisah peperangan Uhud, yang mana dia berlaku di Bukit Uhud. Ceritanya ialah tentang ada dua kelompok yang mana pada peringkat awalnya mereka nak pergi berperang. Kemudian timbul beberapa perasaan yang mengganggu atau melemahkan semangat untuk mereka berperang lah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut, dan ingatlah ketika dua pok dari kamu pada hari peperangan Uhud itu terasa lemah semangat untuk meneruskan perjuangan, yakni keluar berperang, kerana takut, padahal Allah penolong dan pelindung mereka. Jika sudah demikian, maka Allah kata wa'alallah, maka kepada Allah sahajalah hendaknya orang-orang yang beriman itu bertawakal. Jadi dia nak ambil dekat mana? Dekat perkataan yang saya boldkan ini, yang kalau merah ni, falyatawakkal, maka hendaklah orang-orang yang beriman itu bertawakal. Jadi ini ialah perintah dan suruhan kepada orang-orang yang beriman untuk menyerahkan diri dan urusan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian kita tengok pada ayat yang kedua. Ayat yang kedua yang selalu kita sebut berkaitan dengan tawakal. Cuma dalam buku tuan-tuan tu saya tengok dia tak bawa, ataupun dia mungkin tak masukkan ayat ni. Tapi ayat ni memang ada berkaitan dengan tawakal lah. Okey, ayat yang selalu kita dengar dengan nama ayat 1000 dinar. Kan? Ayat yang digantung untuk apa? Murah rezeki. Kan? Okey. Mana perkataan tawakalnya? Ada tak? Wa man yatawakkal. Ni pada perkataan ni, wa man yatawakkal. Dan sesiapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai penolongnya. Nampak? Okey? Cuma ayat ini kita akan tengok nanti ada dia punya cerita dia. Berhubung dengan seorang sahabat yang anaknya ditangkap oleh musuh. Nanti kita akan tengok anaknya ditangkap oleh musuh, kemudian dia pergi mengadu kepada Nabi untuk Nabi bantu anak dia. Tapi dalam keadaan Nabi tak berkemampuan untuk tolong dia, Nabi SAW suruh balik, dan untuk dia memperbanyakkan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, untuk dia bertawakal kepada Allah sebab tak ada peluang nak tolong anak dia tu. Kemudian dalam riwayat itu sebut anak dia ni mari balik terlepas dan selamat pulang ke rumah. Bukan sahaja balik ke rumah, tetapi dapat membawa bersama beberapa ekor kuda. Dia dah kena tangkap dah, tapi dapat balik selamat. Ini ada cerita dia lah. Cuma saya nak sebutnya pada perkataan ayat wa may yatawakkal, sesiapa yang bertawakal. Jadi dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla memerintahkan orang-orang yang beriman ni, kalau dia nak dapat pertolongan daripada Allah, dia kena ada dua benda. Yang pertama taqwa, yang kedua tawakal. Jadi orang yang meniaga ke, orang yang belajar ke apa ke, dalam urusan untuk dia mendapat pertolongan Allah, jalan keluar daripada masalah dia, Allah Ta'ala telah sebut dua syarat. Yang pertama taqwa, yang kedua tawakal. Jadi kalau orang meniaga tu, kalau dia nak dapat
rezeki yang murah bukan dengan menggantung ayat 1000 dinar ni. Kadang-kadang dia gantung tu banyak, buat frame elok-elok, cantik lah kan. Tapi dia tak takwa, dia tak tawakal. Baik. Takwa ni maksudnya buat apa yang disuruh, meninggalkan apa yang dilarang. Jadi tak ada manfaat kalau kita gantung tapi kita tak beramal dengan apa yang disuruh di dalam ayat tersebut. Baik. Ini apa yang saya sebut tadilah, perkataan yang memerintahkan supaya kita bertawakal. Dan ingatlah, sesiapa yang berserah diri bulat-bulat kepada Allah, yakni tawakal, maka Allah cukuplah baginya untuk menolong dan menyelamatkannya. Nanti di hujung nanti saya cerita tentang kisah seorang sahabat yang ada kaitan anak dia dengan ayat ini. Baik. Suratul Talaq ayat 3. Suratul Talaq ayat yang ketiga. Baik. Kalau kita tengok dalam firman Allah Subhanahu wa taala di atas, dalam firman Allah tadi ni yang Allah Subhanahu wa taala kata siapa yang bertakwa, yang bertawakal kepada dia, dia akan memberikan kecukupan, dia akan memberikan pertolongan, dia akan membuka jalan keluar daripada perkara yang tak disangka. Kita tengok dalam firman Allah Subhanahu wa taala di atas, tidak dikatakan bahawa orang yang bertawakal akan dibalas dengan pahala. Maksudnya orang yang tawakal ni tak disebut dia dapat pahala ke tidak. Apa ganjaran, fadilat, balasan yang dia dapat tu tak disebut. Tetapi Allah Azza wa Jal menyatakan balasan kepada tawakal itu Allah sendiri yang akan mencukupkan apa yang diperlukan oleh makhluk tersebut. Tapi dalam ibadat-ibadat yang lain dinyatakan, kalau kita puasa, pahala dia sekian. Kita salat, pahala dia sekian. Kita baca Quran, pahala dia sekian. Tetapi untuk tawakal ni ibadah. Sebab itu kita tidak boleh bertawakal kepada selain Allah. Kita tak boleh menggantungkan harapan kita, tak boleh menyerahkan urusan kita selain daripada Allah Azza wa Jal. Sebab itu tawakal hanya semata-mata boleh disandarkan kepada Allah. Sebab itu kita bertawakal kepada Allah, bukan bertawakal kepada makhluk. Sesiapa yang bergantung atau bertawakal kepada makhluk boleh rosak ataupun boleh cacat iman dia. Tapi menariknya Allah Azza wa Jal, kalau kita tengok dalam ayat tadi, tuan-tuan boleh flashback balik pada ayat tadi. Kalau kita tengok, Allah kata apa? Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Sesiapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Nampak? Allah tak sebut pahala, ganjaran, balasan dari sudut apa yang kita akan dapat. Cuma Allah kata dalam ayat ni, sesiapa yang bertawakal, segala urusan dan keperluan hajatnya akan dicukupkan. Apa lagi yang lebih besar daripada itu? Nampak? Ini adalah rahsia kepada tawakal. Sekejap lagi kita akan tengok tawakal tu apa. Maksudnya orang yang memerlukan sesuatu perkara akan dicukupkan, akan ditunaikan, hajatnya akan dipenuhi. Ini adalah hikmah ataupun balasan kepada tawakal. Dia tak sebutlah orang yang bertawakal ni dapat pahala 30,000, dapat pahala sebesar qirat, tak. Tapi dia kata Allah akan mencukupkan urusan orang tersebut. Baik. Kemudian kita tengok pula. Makna ataupun takrif kepada tawakal. Tawakal bermaksud menyerahkan urusan kepada pihak lain atau menggantungkan kepadanya. Maksud tawakal ni dari sudut, maksudnya kita serah urusan kita kepada pihak lain. Itu maksud tawakal. Kita menggantungkan hajat kita, urusan kita, keperluan kita tu kepada pihak yang lain, selain daripada diri kita lah. Pasal tu kita tak tawakal dengan diri kita.
bertawakal tu dia mesti melibatkan pihak yang kedua atau yang ketiga. Dia tak boleh satu pihak saja, kan? Okey. Dan disebut lagi hal ini kerana kita memberikan sesuatu urusan kepada orang lain, bertawakal kepada pihak yang lain itu kerana kepercayaan penuh kepada orang yang kita tawakal itu, pihak yang kita tawakal. Ini secara bahasa lah. Secara bahasanya. Kerana ketidakmampuan kita untuk menangani perkara tersebut secara bersendirian. Itu makna tawakal. Tawakal itu artinya kita menyerahkan atau memohon pertolongan, menyandarkan hajat dan urusan kita kepada sesuatu pihak yang lain kerana ketidakmampuan kita. Itu makna tawakal. Tapi dalam dalam maksud tawakal yang betul dari sudut istilah syaraknya ialah kita menyandarkan hati kepada Allah untuk mendapatkan kebaikan dan menolak mudarat sama ada dalam urusan dunia ataupun akhirat. Maksudnya kita serahkan urusan kita sama ada urusan dunia ataupun urusan akhirat. Nampak? Okey? Untuk mendapatkan kebaikan dan menolak mudarat. Maksudnya kalau kita sakit, itu urusan dunia. Kalau kita tak cukup rezeki, kita dalam masalah, kita dalam musibah, kita serahkan urusan kita itu, masalah kita itu, keperluan kita itu kepada Allah Azza wa Jal. Itu yang tuan-tuan kena faham dengan maksud tawakal. Baik. Berikutnya, kita sambung. Okey. Cuma sebelum kita nak, tuan-tuan jelas maksud tawakal tadi. Okey. Tawakal ialah serah diri, menyandarkan urusan kita, menyerahkan urusan kita, membiarkan urusan, menggantung urusan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Cuma dalam kita duduk serahkan urusan kita, dalam kita menggantung urusan kita kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala tidak menafikan atau menghalang atau mengharamkan kita untuk melakukan usaha. Sebab antara perkara yang selalu keliru dan tersasar di dalam pemahaman masyarakat berkaitan dengan tawakal ialah menafikan usaha. Sebab tawakal tadi maksud serah. Bila serah, artinya bukan kita berpangku tangan, bukan kita berpeluk tubuh. Itu ialah tawakal yang salah. Tawakal yang betul ialah dalam kita menyerahkan urusan itu, kita melakukan ikhtiar. Ini apa yang kita boleh tengok dalam hadis Nabi daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkalun 'ala Allah haqqan." Nampak? Kalaulah kamu semua ini benar-benar bertawakal kepada Allah. Nabi kata kalau betul kamu tawakal kepada Allah, Allah akan memberikan kamu rezeki. Tapi tawakal yang betul tu bagaimana? Definisinya, maksudnya. Tengok. Ayat ni kita jangan silap. Sebagaimana burung, kama yarzuqu, seperti mana Allah memberikan rezeki, at-tayra, kepada burung. Burung ni, at-tayr. Burung, Allah Ta'ala bagi rezeki pada burung ni, dalam keadaan, tengok, dia keluar pada waktu pagi, dalam keadaan lapar, dan dia kembali petang dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Apa maksud hadis ni? Hadis ni nak cerita bahawa tawakal ialah melakukan usaha. Jadi hadis ini adalah hadis yang menjelaskan tentang konsep tawakal. Tawakal itu serah diri, tapi dalam erti kata melakukan tindakan. Jadi orang yang serah diri tapi tak bertindak, ini tersesat di dalam makna
Jadi semua perkataan, ungkapan, kita serah ke Allah Ta'ala lah, tapi dalam masa yang sama dia tak ada tindakan. Yang ni salah. Kita tunggu rezeki daripada Allah. Allah Ta'ala akan bagi rezeki. Allah Ta'ala dah tulis rezeki. Hidayah pun kita tunggu Allah Ta'ala bagi. Tak betul. Ini ungkapan orang yang tersesat di dalam memahami makna tawakal. Dia kena ada apa? Sunnatullah. Tuan-tuan selalu dengar perkataan sunnah Nabi. Mungkin jarang dengar sunnah Allah. Sunnatullah. Sunnatullah ini ialah peraturan yang ditetapkan oleh Allah. Maksudnya kita kalau nak kenyang kena makan. Itu sunnatullah. Api membakar, kan? Makan kenyang, tidur apa? Menghilangkan mengantuk. Itu sunnatullah. Tetapi itu hanyalah sabab musabab. Tapi kita yakin bahawa Allah Ta'ala yang menghasilkan benda tu. Contohlah tuan-tuan, kalau kita lapar, kita nak kenyang, kena makan. Tapi bukan makan tu yang mengenyangkan kita. Sebab ada orang makan sikit, kenyang. Ada orang makan banyak, tak kenyang, pelik. Untuk pandai kena belajar. Tapi ada orang yang belajar tetap tak pandai. Bukan dia tak belajar. Ada orang yang dia taklah belajar mana sangat, tapi Allah memberikan rezeki. Ada orang yang kerja teruk. Ni orang yang kerja sapu sampah apa semua tu teruk, tapi tak mendapat hasil yang banyak. Ada orang yang tak kerja banyak, tak teruk. Mungkin duduk dalam bilik satu sign dapat 30 juta, 40 juta. Orang yang main saham, tengok tekan dapat untung 3-4 ribu, peluh setitik pun tak. Kalau kita kata kerja kuat baru nak kaya, ramai orang yang kerja kuat tak kaya-kaya. Sebab itu kita kata usaha itu kena, tetapi akhirnya yang menentukan hasilnya tetap di tangan Allah. Macam kita kata macam selalu saya bagi contoh, kita nak dapat anak, kita kena kahwin. Tapi ada orang yang dah kahwin tetapi tak dikurniakan anak. Adakah kita kata dia tak berusaha, dia tak buat sebab musabab? Dia dah buat sebab musabab, dia dah ikhtiar. Apa yang disuruh dia dah buat, dia dah bertindak, tapi Allah tak memberikan rezeki. Tetap kita akhirnya balik kepada Allah Azza wa Jalla. Kan? Macam burung ni, kalau dia tak keluar, dia akan lapar. Tapi kalau dia keluar, adakah confirm dia kenyang? Tak tentu. Barangkali mungkin dia keluar mati. Kalau dia tak keluar, dia akan lapar. Tapi kalau dia keluar, belum tentu kenyang, belum tentu dia dapat makanan tu. Tapi ini nak ajar kita bahawa akhirnya bergantung. Bismillah keluar. Orang berniaga, kalau dia tak pergi berniaga, memang dia tak dapat duit, kan? Tapi kalau dia pergi berniaga pun belum tentu dapat duit. Tapi Allah Azza wa Jal tak akan anaya lah hamba dia. Sebab tu Allah kata, takwa kepada aku, tawakal, aku akan bagi rezeki daripada jalan yang tak disangka. Jangan sangka buruk lah, kan? Sebab tu kita sebut ni, hadis ni penting. Yang kemudian kita tengok lagi tuan-tuan. Jelas Jadi ini nak membantu tuan-tuan untuk menepis da'iyah. Menepis da'iyah ataupun kekeliruan yang mungkin ditimbulkan oleh sebahagian pihak untuk menghalang ataupun merencatkan kita daripada bertawakal dengan cara yang betul, iaitu tak payah usaha. Kan? Nampak? Baik.
Kalau kita tengok juga, dia kata, tawakal hendaklah melakukan pelbagai usaha yang akan membawa kepada hasil yang diingini. Hal ini kerana burung memperolehi rezeki dengan berusaha. Tawakal yang sebenarnya bukanlah bererti bermalas-malasan, enggan melakukan usaha untuk mendapatkan rezeki. Sebaliknya, tawakal yang benar, berdasarkan hadis, ni huraian hadis tadi. Sebaliknya, tawakal yang benar adalah dengan melakukan pelbagai jenis usaha dan cara yang dihalalkan. Highlight ni. Sekali lagi usaha juga, tapi dia kata, saya dah usaha ustaz dapat rezeki. Hang buat apa? Saya mencuri. Tu pun usaha, betul tak? Tu pun usaha. Mencuri itu usaha tu, gigih. Bukan senang, silap bulan tertangkap. Tapi kita selalu highlight kan, sebab itu saya dah dapat kerja ni ustaz. Macam mana hang dapat? Saya usaha. Hang usaha lagu mana? Saya bagi dekat dia komisen sikit, dia tolong saya dapat projek tu. Bukan senang nak deal ustaz. Itu nama dia usaha tak? Usaha. Kita bukan boleh betul sangat ustaz oi. Kalau betul sangat orang pijak kita. Lah ni kita kena usaha lebih, usaha tangga kejayaan. Tapi dengan cara yang tak betul. Kan? Banyak berlaku dalam kehidupan kita, cara-cara yang tak betul, lobby, kan? Menggunakan jalan pintas dan sebagainya sehingga menganiayai orang lain, tak betul lah kan? Tak betul. Tolong sikit-sikit tu boleh lah. Bukan tak boleh langsung. Hatta dalam hadis Nabi SAW, kan, kita tengok baginda sangat marah apabila diminta untuk menyelamatkan seorang yang bersalah. Mereka minta supaya anak angkat yang paling disayangi dan dicintai oleh Nabi, Zaid bin Harithah, untuk bercakap kepada Nabi supaya Nabi meringankan atau melepaskan. Tapi Nabi kata yang ni tak boleh lah. Kan? Ada hal-hal kita boleh tolong, ada hal-hal kita tak boleh tolong lah, melibatkan hak orang lain. Kan? Nampak? Hadis ini juga menjadi dalil yang memerintahkan untuk kita mencari rezeki, kerana burung tersebut pergi pada waktu pagi untuk mencari rezeki. Jadi kalau siapa yang duduk di rumah duduk alasan rezeki telah ditulis, apa lagi ulat dalam batu boleh makan, kalau Tuhan ini juga menafikan. Setengah orang dia kata kita puluh buat apa rezeki secupak tak jadi. Soalan kita, hang tahu mana secupak ke? Tuan-tuan, saya nak tanya, rezeki tuan-tuan secupak ke segantang? Kita tak tahu. We don't know. Boleh jadi secupak, boleh jadi segantang. Tapi bila kita alasan kita, pasal apa yang hang tak bekerja, dia kata kita puluh lagu mana pun secupak tak jadi segantang. Macam dia tahu dah dia tu secupak. Sekepui pun kita tak tahu. Spot pun kita tak tahu. Maka apabila kita tak tahu takdir kita, pasal itu takdir ni rahsia Allah. Apabila kita tak tahu takdir kita, kita bertindak buat apa yang perlu. Kan? Dia kata kalau kata nak dapat E tak boleh jadi A. Memang betul. Kalau takdir tu tulis E, dia tak jadi A. Tapi kita tak tahu E ke A. Tapi kalau dengan cara hang balok ni, F pun tak tentu. Kan? Nampak? Okey, ini juga hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dan Ibnu Hibban. Very clear. Nabi kata apa? Ikatlah untamu, barulah aqilha wa tawakkal. Yang ni part apa ni? Ini part apa? Bahagian apa? Usaha. Effort, orang putih kata. Kan? Yang ni tawakal. Artinya step yang pertama ialah usaha. Adakah usaha ni? Siapa makan Panadol syirik? Pasal percaya ni, siapa yang pergi berobat ni syirik, pasal dia duk percaya ubat tu yang bagi lega. Ni salah satu ungkapan-ungkapan yang sangat berbahaya. Kan? Kita tak yakin ubat itu hanya sabab. Ni tuan-tuan, saya tahu ada 4-5 orang ni penyakit sama.
Dan kita pun lawan duk petua lah. Dia kata aku tengok hang lega lah, aku duk amal ubat ni. Dia pun petua pasal dia sakit yang sama, tapi tak lega kau ni. Itu nak mendidik kita, nak menunjukkan kita bahawa akhirnya penyembuhan itu daripada Allah Azza wa Jal. Tapi tak menafikan ni Nabi SAW ni, hadis Nabi ni, ikatlah untamu kemudian tawakal. Jadi maksudnya sebarang bentuk usaha adalah disuruh. Kan? Pasal tu baru Nabi kata ikat unta. Pasal tu tuan-tuan, kalau nak ni, bulan Rejab ni bulan apa? Bagus, bulan haram. Lagi? Bulan apa bulan Rejab? Rejab ni selalu dikaitkan dengan bulan berlakunya Isra dan Mi'raj. 27 Rejab. Walaupun itu ialah tarikh yang tidak sahih. Tapi tak apalah, oleh kerana bulan Rejab ni selalu dikaitkan dengan 27 itu selalu dikaitkan dengan Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj ada peristiwa, iaitu Nabi SAW menaiki Buraq. Apabila Nabi sampai di Baitul Maqdis, sebelum Nabi masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa mengimamkan salat bersama dengan para Nabi yang lain, apa dia tuan? Apa dia? Nabi ikat Buraq. Kalau tak ikat Buraq tu pergi mana? Lepas tu kalau tuan-tuan bayangkan, kalau Nabi SAW naik ke langit, turun-turun Buraq tak ada, Nabi nak balik ke Mekah macam mana? ATS tak ada. Tuan-tuan bolehlah naik ATS separuh harga, warga emas. Naik pula business class. Kan? Tapi nak habang kata apa? Nak habang kata Nabi ikat Buraq itu nak memberi mesej kepada umat dia. Walaupun Buraq itu ialah makhluk, binatang yang disuruh oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah, tetap kita kena ikat sebagai tanda usaha. Ini penting ni. Kan? Jadi hadis-hadis yang macam ni lah membantu kita supaya faham. Pasal itu bila orang sebut tentang isu-isu tak perlu kita takut, tak perlu kita berobat, tak perlu kita belajar, tak perlu kita usaha, sebenarnya itu ialah kenyataan yang tersasar daripada petunjuk yang benar. Boleh tak? Nampak? Kemudian kita tengok lagi. Okey. Kemudian ada riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Baihaqi rahimahullah tentang kisah Umar menegur sekumpulan orang yang datang daripada Yaman, bermusafir tanpa bawa bekal. Tuan-tuan pergi Mekah bukan kata tak bawa bekal, terlebih bekal. Kan? Mereka mendakwa mereka ialah kumpulan manusia yang bertawakal kepada Allah. Mari daripada Yaman tak bawa apa. Kan? Tapi ada satu cerita. Tak apa, saya dah tengok. Al-Imam Ibnul Jauzi ada tulis satu buku Talbisu Iblis, tipu daya iblis. Dia bawa satu cerita, orang mari tanya Imam Ahmad. Macam ni, lebih kurang. Yang ni Ibnul Jauzi kata, iblis telah menipu dia. Dia kata apa? Dia kata cerita ni sangat menarik lah. Imam Ahmad, Ibnul Jauzi dia bawa cerita ni dalam buku dia Talbis Iblis. Ibnul Jauzi kata, kau ni pergi dekat Imam Ahmad, dia kata saya akan bermusafir tanpa membawa bekal. Kerana saya tawakal kepada Allah. Itu makna tawakal. Serah kepada Allah. Apa yang nak jadi, Allah ada. Tuan-tuan nak pergi mana? Belancong ke apa kau? Yang mana baju hang? Allah. Hang bawa berapa ribu? Tukar tak duit lagi? Allah. Macam tu lah dia pergi kat Imam Ahmad. Imam Ahmad kata, hampir ramai-ramai kan hampir seorang?
Imam Ahmad tanya, yang hang tak mau bawa bekal ni, yang hang nak musafir sehelai sepinggang ni, apa tak bawa ni, hang pi seorang ke pi dengan rombongan? Dia kata, aku pergi dengan rombongan. Imam Ahmad kata, maksudnya hang akan tawakal atas bekal orang. Macam kita lah kan, pawai nak buat rombongan pergi Penang. Kita memang tak bawa bekal cucuk, tak bawa bekal bihun, pasal kita nak tibai bihun orang. Macam tu lah Imam Ahmad kata, nak tibai cucuk orang, nak tibai. Aku apa pun tak bawa ni kan. Aku tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun bukalah cucuk jagung kita, bihun Singapura kita apa semua, dia pun mai duk sembel. Dia kata sedap tengok bihun Singapura. Lepas tu kenyang lah pasal sapu cucuk kita. Sampai di Penang, hang tengok aku tak bawa apa pun kenyang. Allah ada. Yang ni Imam Ahmad kata, hang memang tawakal, tapi tawakal atas bekal orang. Jadi nampak, itu ialah permainan iblis. Dia menampakkan bahawa bila kita pergi, seolah-olah kita memang betul-betul bergantung. Itu bukan bergantung. Itu dia panggil ittikal. Ittikal artinya kita macam tawakal yang salah lah. Serah tanpa ada tindakan. Baik. Kemudian kata Umar, kamu bukanlah golongan yang bertawakal, tetapi golongan yang memusnahkan diri kamu, iaitu membiarkan diri kamu berusaha binasa kerana tidak berusaha. Kamu bukan tawakal, tapi kamu ni orang yang mencampakkan diri kamu dalam kebinasaan. Pasal itu tuan-tuan, orang yang beriman ni orang yang memang dia smart, dia planning. Dia nak pergi mana-mana ke, dia nak buat apa-apa urusan, kerana iman dia kepada tawakal, dia menjadi orang yang lebih berhati-hati. Bukan maksud tawakal ni tak payah berhati-hati. Pasal itu kalau kita tengok Nabi ajak kita cantik. Tuan-tuan tengok masa nak tidur, Nabi sebelum tidur, Nabi suruh kita kibas. Antara sunnahnya ialah kita mengibas tempat tidur. Lepas tu kita baca doa, kerana takut ada binatang atau apa-apa yang berbahaya. Tu tawakal. Sekecil-kecil itu pun diajar untuk kita ada usaha. Jadi sebab tu tuan-tuan, sebab tu bila kita dengar kenyataan-kenyataan yang kata jangan takut, jangan usaha, nampak sangat kenyataan itu dalam bahasa Melayunya dia sebut dangkal. Siapa yang biasa dengan bahasa-bahasa ni, dangkal lah, sangat dangkal, memalukan. Sebab tu bila kita dengar, macam mana hang boleh cakap? Apatah lagi kalau yang cakap itu orang yang ada latar ataupun ada imej agama, lagi kita rasa pelik. Sedangkan hadis-hadis yang kita baca, perkataan-perkataan para sahabat Nabi sangat jelas untuk mudah kita faham apa yang dikatakan dengan tawakal. Minyak dui dah, bohlah dulu. Tawakal lah kali orang mai tolong isi. Dia kata, hang tengok aku tawakal, Allah hantar hang mai. Dialah hang telefon aku. Nampak? Baik. Berikutnya, dalam hadis yang lain riwayat Bukhari, nampak? Nabi SAW sebut, jangan campur adukkan binatang yang sedang sakit dengan binatang yang sehat. Sedangkan kita duk dengar orang kata apa? Nak kena. Kalau nak kena, tuan-tuan, kan hari itu tuan-tuan juga yang cakap, kalau pasal tak pakai mah, ni ada pakai mah apa? Kalau nak kena juga. Kan? Kita duduk dalam rumah mati juga. Keluar pun kalau kita keluar tak kena juga. Ini tak betul. Kenapa Nabi tak guna falsafah kita tu? Kenapa Nabi suruh asing? Sedangkan kalau campur pun, kalau tak kena juga. Nah, kadang-kadang tuan-tuan, banyak benda yang pelik. Orang yang sepatutnya kena, tak kena. Orang yang sepatutnya tak kena. Orang yang sepatutnya kena, tak kena. Kan? Orang yang bawa elok, aksiden. Orang yang bawa lolak, tak aksiden. Orang lain punya salah, kita yang tanggung. Tapi ini menunjukkan apa? Nabi nak ajak konsep yang betul. 1-2 kes tu tak boleh jadi hujah. Dia kata, hang tengok kawan tu,
Tengok. Dia tak kena pun. Dia seorang tak boleh jadi hujah. Macam orang duk cakap, tengok dia isap rokok 40 tahun tak mati pun. Hang duk pegang dia seorang. Yang 40,000 lagi mati kita tak bagi. Tak boleh hujah. Benda yang terpencil, kes-kes terpencil, 1-2 kejadian yang terpencil tak boleh dijadikan hujah. Nampak tak tuan-tuan? Kan? Ada orang kadang-kadang kena patuk ulang tak mati, panjang umur. Tengok, kena patuk ulang pun tak mati. Lepas tu kita pun nampak ulang biar dia patuk. Tak boleh lah macam tu. Sebab itu Nabi kata jangan campurkan. Nampak? Very clear. Jangan kamu campurkan binatang yang sedang menita. Ini ialah usaha dan tawakal. Supaya orang binatang yang sakit tak menjangkiti binatang yang sihat. So ini Nabi sebut ni 1445 46 tahun yang lepas. Sebelum daripada adanya SOP kesihatan. Sebab itu orang Islam ada konsep mencegah. Kemudian seorang tokoh sufi dia kata tawakal itu tempatnya di hati. Tawakal itu amalan hati. Tuan-tuan, ini menarik juga. Dalam kehidupan orang beriman, iman itu ada 3. Ada amalan hati, amalan lidah, amalan anggota badan. Iman itu ada kita beramal dengan hati kita. Amalan hati apa dia? Okey, amalan badan dulu. Rokok, sujud, tawaf, sa'i. Yang tu anggota badan. Tuan-tuan buat amalan guna anggota badan. Guna kaki, tangan dan inilah pergerakan ni. Okey, satu lagi amalan mulut. Subhanallah, subhanallah, zikir, baca Al-Quran. Apa lagi? Bercakap benda yang baik itu amalan mulut, lisan, lidah, perkataan. Amalan hati. Apa amalan hati? Hati beramal, hati juga beramal. Amalan hati ialah takut, harap, cinta. Itu takut. Takut bukan dengan tangan. Tengok tangan aku takut ni, aku takut ni. Takut bukan dengan anggota badan, takut bukan dengan mulut. Takut ialah amalan al-khauf, al-hub. Tengok tangan aku. Cinta ni, cinta. Ada orang dia sebut cinta tapi benci. Biasalah tuan-tuan bila ada sesuatu kat kita ni orang cinta lah. Sebab tu kadang-kadang sebahagian pihak ni dulu dia benci apa yang dia tak kata. Lepas tu bila berubah keadaan, dia sayang, dia cinta pula. Tapi hati dia tak tentu. Sebab itu hakikatnya hati. Cinta itu di hati, bukan di mulut. Aku cinta hang. Tapi sebenarnya dia membenci. So cinta ni amalan hati. Tawakal amalan apa? Bukan amalan anggota badan, bukan amalan mulut. Dia adalah amalan hati. Pasal itu kita kata tawakal itu ialah berserah hati kita, bergantung hati kita, bulat hati kita. Tawakal itu kata Abul Qasim Al-Qushairi, dia kata apa? Tuan-tuan, dia kata amalan tempat di hati yang terzahir. Tidaklah menafikan tawakal apabila pergerakan yang terzahir tidak. Artinya apa? Usaha itu bukan maksud kita tak tawakal. Tuan-tuan berusaha tu bukan makna tak percaya dekat Allah. Betul tak? Macam tuan-tuan suruh satu orang buat kerja, tuan-tuan akan tolong dia, akan peringat dia, bukan kerana tak percaya, bukan kerana tak harap dekat dia. Contohlah bagi mudah faham, bukanlah nak banding Allah Ta'ala. Kita bila serah satu kerja pada orang, contoh tuan-tuan serah satu urusan pada anak tuan-tuan, tuan-tuan duk monitor, awak tak percaya, awak tak harap buat kena ria. Kita bagi nasihat, peringat, kita tanya khabar atau kita ikut tu bukan kerana kita tak percaya, tapi kita nak membantu jika ada keperluan. Itu manusia. Allah Subhanahu Wa Taala bila kita serah kepada dia, kita buat usaha, itu bukan kerana kita tak percaya.
Hang dah kata Allah nak bagi lega, ya hang makan ubat pasal apa? Bukan maksud kita tak percaya. Aku tak apa nak harap kan. Aku makan ubat ni aku kemas sikit, aku rasa kuat sikit kan. Kalau berdoa saja aku tak apa-apa nak yakin boleh kot. Yang ni bahaya ni, boleh kubur. Kita memang bulat. Tapi Allah juga yang suruh untuk mengambil. Pasal tu Allah kata bila dia turun penyakit, dia turun ubat. Tu saya nak bagi contoh mudah faham lah. Banyak lagi contoh yang boleh kita ambil. Kemudian dia kata apa lagi? Dia kata seorang hamba benar-benar meyakini bahawa semuanya daripada Allah. Seandainya urusan itu mudah, maka kemudahan itu daripada Allah. Seandainya sukar, itu adalah takdir. Maknanya kesukaran itu juga daripada Allah. Sebab itu tuan-tuan tengok kadang-kadang ada orang dia buat kerja tu mudah, tapi kita bila buat kerja yang sama dia jadi payah. Banyak benda lah dalam hal-hal apa. Tengok hang mudah buat. Pasal itu orang yang bila dia beriman, dia akan lapik segala kelebihan dia itu kepada Allah. Pasal kalau Allah nak buat bagi jadi payah, jadi payah. Setengah orang dia tengok orang lain buat mudah, dia rasa, contoh lah tuan-tuan, kita duduk tengok orang pergi Mekah. Dia tengok mudah hang pergi. Buat sendirilah contoh kan, buat sendiri, beli tiket apa semua sendiri. Dia tahu mudah hang buat. Sebab Allah mudah kan. Tapi kita pun try nak buat lagu dia. Dia jadi payah. Kan? Sebab itu, tapi usaha kena usaha. Cuma dia kata akhirnya dia yakin bahawa bila perkara itu dimudahkan, diselesaikan, disembuhkan, apa pun dia balik kepada Allah Azza wa Jalla. Kan? Tapi tak menafikan usaha. Macam saya nak kongsi dengan tuan-tuan cerita tadi ni. Cerita yang mana kalau kita tengok, baik. Tuan-tuan tengok, saya nak kongsi apa yang menarik tentang surah Talaq ayat yang ketiga tadi. Kalau tuan-tuan tengok, okey. Di dalam tafsir disebut beberapa riwayat berhubung dengan kisah yang berlaku pada surah At-Talaq, ayat-ayat yang kita baca tadilah, ayat yang ketiga tadi ni, yang tuan-tuan sebut dengan 1000 dinar, iaitu dia turun berkaitan dengan seorang sahabat bernama Auf bin Malik Al-Ashja'i. Sahabat ni nama Auf bin Malik Al-Ashja'i. Daripada Ibnu Abbas, Auf bin Malik Al-Ashja'i ni datang bertemu dengan Nabi, mengadu bahawa anaknya telah ditawan oleh musuh, ditangkap, dan isterinya sangat bersedih di atas apa yang berlaku kepada anaknya. Kemudian dikatakan anaknya bernama Salim. Lalu Rasulullah SAW tidak dapat membantunya. Bukan tak membantu, tak boleh bantu pasal ditangkap oleh musuh. Nabi SAW memerintahkan dia dan isterinya, ni tuan-tuan, memperbanyakkan membaca la haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Lalu beliau balik ke rumahnya dan menceritakan bahawa Rasulullah perintah supaya hang dengan aku kita baca la haula wa la quwwata illa billah. Nabi tak boleh pergi tolong, tapi baca banyak ni. Lalu beliau pun beramal dengan isterinya kerana yakin dengan apa yang diajar oleh Nabi SAW. Kemudian tuan-tuan, mereka melihat bahawa telah dikejutkan anak dia balik. Anak dia balik, dalam sebahagian riwayat kata balik bersama 50 ekor unta. Ada yang kata membawa balik bersama 4,000 ekor kambing. Nampak? Dikatakan, dia cerita macam mana dia terlepas tu, pengawal yang jaga sel tahanan dia tu tertidur. Jadi dia boleh keluar lari dan bawa bersama dengan dia binatang. Balik mai ketuk pintu, terkejut mak dia. Kata para ulama tafsir, cerita ini adalah cerita yang berkaitan dengan ayat yang wa may yattaqillah tadi.
Dalam keadaan dia bapak dia Auf bin Malik tu tak boleh nak fikir siapa boleh tolong, tapi la haula wala, tak ada daya, kekuatan, upaya, kemampuan melainkan Allah. Anak dia dihantar balik oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi sebab itu kita kalau boleh zikir-zikir yang berbunyi menyerah diri. Seperti apa? Hasbiyallahu la ilaha illa apa? Hasbiyallahu la ilaha illa huwal hayyul. Lagi hasbunallah wa ni'mal. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu. Ini juga disunahkan kita baca 8 kali. Pagi dan petang. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi. Cukuplah Allah untuk diriku, ke atasnya, kepadanya aku bertawakal. Itu kita baca. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ataupun ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghithu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. La haula wa la quwwata illa billah aliyil azim. Yang ni kita baca, semua ni dia punya konten dia, mesej dia apa dia? Menyerahkan urusan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kan? Okey. Jadi itu apa yang boleh kita kongsi pada pagi ini. Tentu ada soalan? Okey, clear. Habis ya? Ayah, soalan belakang. Okey, baik. Pertama, saya rasa tuan-tuan pun banyak mendengar perbincangan para ulama tentang isu ni. Okey, nombor satu. Kita tak payah bincang lagi SOP, tak payah bincang lagi apa ni dari sudut COVID. Nombor satu, kita kena faham dulu kedudukan di dalam salat ni bukan semua perkara berada pada maqam yang sama. Tu nak kena bagi clear. Sebab kadang-kadang ni penting, ni nasihat umum. Sebab kadang-kadang ada orang dia tekankan, dia bertegang leher, dia stres, dia dahsyatlah. Benda-benda yang bukan rukun pun. Artinya benda tu kalau tak buat langsung pun sembahyang tetap sah. Saya bagi contoh lah mudah. Sekali saya akan bagi contoh yang betul. Saya bagi contoh bohong dulu. Contoh mudah dulu. Tuan-tuan saat lagi nak makan nasi tengah hari. Kalau bini dah masak nasi, goreng ikan, dia tak buat sambal belacan, okey ke tak? Okey lah. Kan? Tak payahlah nak cerai dia. Tapi kalau dia buat sambal belacan, sedap, cukup rasa, tapi dia tak masak nasi, yang ni kalau kita nak cerai pun patutlah. Saya nak bagi tahu gagalnya masyarakat kita dalam pengajian ni kerana apa? Dia tak boleh nak membezakan benda yang core,
Benda yang rukun, benda yang compulsory, mandatory, yang tak boleh tidak kena ada. Yang ni memang kita akan stres, akan tekankan. Kita akan bagi tahu betul-betul. Saya bagi contoh mudah sebelum kita nak pergi yang sah tadi. Kunut umpamanya. Okey, kunut. Kunut yang kita nak pulun buat, yang kita nak bertegang leher, yang tak mau. Ni bukan cerita mereka, ni bukan cerita burung. Tak mau pergi sembahyang di Masjidil Haram. Tak mau. Walaupun 100,000 semata-mata atas alasan tu imam Mekah tu tak baca kunut, aku tak mau pergi sembahyang. Lohor, asar, maghrib, isyak aku pergi. Subuh aku sembahyang di bilik. Ada juga yang tak mau sembahyang di masjid kerana tak baca kunut, sedangkan pahala berjamaah tu besar. Okey, kita nak tanya hampa yang pulun sangat ni, hampa tahu kunut ni apa dia? Rukun ke? Maksudnya kalau tu imam tu tak baca, sah tak? Saya bukan nak soal kunut tu, saya nak bagi tahu kita gagal meletakkan prioriti, keutamaan. Pergi Mekah 100,000 lebih besar, lebih utama, lebih hebat. Okey, benda sunat saja kita tak pi. Pasal apa hang tak pi sembahyang masjid tu? Tu imam tak baca Fatihah. Ha, tu betul. Itu betul. Tu imam tak baca Fatihah memang tak boleh lah pasal tak sah rukun. Hak tu kalau nak repot, nak bertegang leher, nak boykot, memang betul. Saya bukan soal kunut tu tak ada masalah nak baca tak baca. Tapi soal dia letak benda yang tak ni stres. Okey. Baik. Habis tajuk tu. Pi kepada sah. Lah ni yang tak mau pi masjid tau. Pasal sah tak rapat. Mula-mula masjid tutup. Semua tak boleh pi. Lepas tu masjid buka. Boleh mai. Cuma tak boleh dekat. Boleh mai tapi tak boleh duduk dekat. Aku tak mau pi lagi, tak duduk dekat aku tak pi. Okey, saya nak tanya tuan-tuan. Yang mengaji, yang dengar, yang hadir kuliah, merapatkan sah ni wajib, sunat atau apa? Rukun ke? Itu dulu sebelum kita nak bertengkar, sebelum kita nak berkelahi, sebelum kita nak boykot, sebelum kita nak hentam, kita kena tahu ni tajuk apa? Tajuk ni tajuk perkara sunat. Merapatkan sah itu sunat. Merapatkan sah kalau maknanya kalau kita rapatkan sah, kita akan dapat pahala, solat kita perfect, sempurna. Tapi kalau kita renggang, taklah apatah lagi kalau direnggangkan itu di atas alasan dan sebab yang darurat. So kita kata hang tak mau pi. Ni. Pi masjid tu dituntut. Sebahagian kata wajib. Jumaat pula. Aku tak pasal masalah sah. Sah tu duk mana? Sah tu pada perkara sunat. Satu orang contoh ni tak covid. Tuan-tuan tak covid pun sebenarnya renggang juga. Allahu Akbar. Dia renggang. Tak rapat dengan kita. Renggang je. Kita pun kata ni, pakcik, mayang lain. Kita suruh dia mayang lain. Tetapi siapa pula? Pakcik tadi mayang jarak. Renggang ke saya? Itu tak betul pasal salat dia sah. Salat dia sah. Kecuali kalau kita mayang tadi, dia pergi mayang tanu. Putus sah. Di rumah dia ikut. Betul tu habis. Putus sah. Tak dapatlah pahala jamaah tapi semayang dia sah. Cuma saya nak bagi taunya sekarang ni rapatkan sah itu bukan perkara rukun yang menentukan sah batal semayang. Dia hanya perkara cabang. Tapi memang kita kalau boleh yang sebaik-baiknya, afdalnya, yang menepati sunnah, kesempurnaan salat, rapatlah. Tapi kalau kita ada alasan, keperluan, pasal apa tak perlu rapat,
yang kata mereka tak rapat ni nak meninggalkan sunnah apa semua. Okey, kita tak rapat tapi kita mayang di masjid. Dia yang tak rapat, hak mana yang buat sunnah? Dia kata akulah yang tak rapat ni. Di rumah tu Nabi tak mayang, Nabi mayang di masjid. Renggang pun di masjid. Pasal itu kita kadang-kadang tuan-tuan tak melihat duduk dia tang mana. Itu saya nak jawab yang di situ. So bila tuan-tuan mengaji semayang ni, apa benda core, rukun? Al-Fatihah, takbiratul ihram, kan? Benda-benda yang macam ni kita stres, kita jaga betul-betul. Benda-benda yang cabang, kalau siapa-siapa yang ada dia nak buat macam tu, dia nak buat macam ni, tak apa, pasal masih lagi sah. Cuma satu orang dia berusaha untuk nak memenuhi 100% piawaian yang macam mana Nabi buat, itu terbaiklah. Tapi kadang-kadang mungkin ada orang dia kurang sikit, kurang, tak apalah. Dia kata minta maaf lah, aku memang semayang aku tak rokok, aku sujud terus. Yang ni kita tak ada kan, tak boleh kan. Dia kata aku minta maaf lah, aku semayang ni aku baca Fatihah ya, surah aku tak baca, aku tak dan. Okey, tak apa lagi, kita boleh consider lagi, reconsider lagi. Pasal benda tu masih lagi bukan wajib, benda rukun. So pasal tu tuan-tuan, kadang-kadang orang kita ni dia macam tu lah, dia tak tahu duduk tang mana, dia rugilah kan, dia tak pergi masjid pasal benda sunat. Macam bismillah pelan, bismillah derah juga bukan perkara besar. Jadi kalau tak pergi sembahyang kerana perkara kecil, rugi. Kan? Itu juga termasuk dalam talbis iblis. Kan? Akhirnya dia tak pergi masjid dengan alasan-alasan yang remeh, alasan-alasan yang lekeh kan? Okey, saya rasa menjawablah soalan daripada penanya. Okey, cuma saya nak kempen tuan-tuan. Habis ya? Tak ada. Saya ada buka kelas di Masjid Batu Lima ni, Fadilat Zikir 4 ni. Kalau siapa yang pergi mungkin dia dah dapat. Kalau siapa yang tak dapat, ada baki lagi, saya saja bukalah, siapa yang berminat boleh dapatkan buku ni. Fadilat Zikir 4 ni, dia kelebihan zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, yang memang tuan-tuan duk amal. Kan? Siapa-siapa yang nak baca, yang nak menambahkan pengetahuan dia tentang ganjaran Fadilat Zikir 4 ni, boleh dapatkan dengan saya. Tak banyak habis dah buku ni, tinggal lagi 20 kot dengan saya daripada 200 buah. Alhamdulillah lah, masyarakat kita memang dia dah terbiasa dengan beramal, ada hujah, ada dalil. Ni satu perkara yang baik lah, kan? Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa balik bulan depan lah.